Budak-budak yang lelaki zaman sekarang ni, yang muda-muda ni, dia orang akses kalau benda-benda yang contoh wanita. Macam mana Bil? Adakah senang untuk akses? Welcome. Korang yang ada masalah konsisten, semangat, jangan lawan. Lepas tu susah nak fokus. Ini belum masuk Dari masyarakat dari Welcome. Kita ni. Okay guys, so selamat datang kepada semua yang baru masuk dalam kita punya rancangan baru lah. Okay, so kita nak untuk season 1 create satu podcast yang baru punya, lebih kepada konsep dia liar namun jinak. Okay, Siga Talk nama dia. Okay, so hari ni bersama kita ada beberapa orang. Saya kenalkan dulu lah. Okay, yang ujung sekali mungkin ada yang dah kenal, Tuan Amirul, ataupun lebih dikenali sebagai Tuan Penggaji. Banyak menghafal istilah-istilah seperti osteoporosis, hemoglobin dan sebagainya. So di sebelah ni yang bercamata biru tapi masih nampak mata. Tuan Hasanuddin, CEO Walter College. Okay, so kita punya tetamu jemputan yang ada wakil lah, wakil seorang yang jinak, Habil. Okay, Habil ni ahli secret group guys. So kita punya sesi perbualan ni bagi membincangkan benda-benda yang real, Bil. Okay, kita kat sini tak ada tapis-tapis sebenarnya. So apa-apa yang bermain di minda Bil dari segi melihat, terutamanya Abil Gen Z kan? Nyaris 95 tuan. Oh 95 Gen Z. 95 Gen Z. Dia permulaan kan? Gen Z permulaan. Permulaan Gen Z. 95 lah. Gen Z. So kita nak tahulah apa yang sebenarnya, macam mana, apa yang bermain dalam minda. Sampai Abil ni dia tak tahu cerita. Kita ajak dia lepak je ini. Tapi memang kita lepak pun tuan. Betul tak? Okay. So boleh kita start conversation kita? Boleh sila dia. Tak, biasa Gen Z lah kan. Gen Z Bill. Kita compare to our gens lah, kami punya gens. Saya tengok perbezaan ketara adalah favourite food pun dah berbeza. Macam kami dulu favourite buah salak, buah kuini kan. Betul tak? Tapi betul tak? Favourite food kita pun durian. Orang budak sekarang Gen Z bau durian dia main daripada buah. Okay. Dia contoh perbezaan in between tu ni lah kan, Gen Z kan. So macam yalah, Gen sekarang ni apa? Orang kata mereka ke arah interest dia. Okey tuan dia 9 tahun 90-an ni, lahir daripada 91 ke 99 ni. 99 tu dah parah tu. So 90-an punya tu dia masih merasa yang lama-lama ni tuan. Oh, rasa yang, macam tuan punya, macam mana nak cakap? Tuan punya Cita ajaran rasa. mak bapak, betul. Dia punya culture apa semua. So kami yang belum 20-an ni dapat rasa lagi tuan. Dapat lah main bisiklet chopper apa semua lah. Rasa tuan. Bukannya terus-terus hidup dalam apa tuan, kereta apa? Range Rover. Range Rover terus pegang phone daripada umur 3 tahun 4 tahun terus main phone kan. Bukan. Kami yang 90-an ni, saya rasa 95, 96, 97 pun okey lagi lah. Dia rasa 98 lagi. dah parah lah. Time tu masa tu baru wujud-wujudnya Facebook, MySpace apa semua. So dia daripada zaman tak ada WhatsApp apa semua, so kami rasa lah zaman handphone 3-3 sposen apa semua, handphone sabun, main game mula folder kan? banyak-banyak handphone sabun. So dia rasa jugalah tuan sebenarnya. Betul tak? Dia rasa lah. Tak dia Parah tu bukan parah apa. Parah tu maksudnya kalau Gen Z ni challenging lah sebenarnya. Challenging tuan. Bukan senang sebab pertama, contoh macam zaman Hasan dulu, kalau nak tengok benda-benda tak elok, pakai tape tuan. Lepas tu CD tu rosak. Besar. Tape tu besar. Lepas tu CD nak kena gosok. Sabun kan, kena sabun kan. Masuk dalam air sabun dulu. Sabun. Merasa lah zaman-zaman tu kami merasa. Cuma zaman diorang ni, okay Bil, dari segi entertainment. Okay, itu hari di sini cerita dia Bil. Beberapa hari lepas, saya ada team lah budak-budak yang jual buat sales ni kan. Okay, kan? So diorang ni budak-budak flat. Okay, macam saya lah. So diorang ni muda lah, umur 20, 19 kan. Diorang cerita budak-budak, tapi bukan semua lah, tapi kita nak faham on the ground tu kan. Diorang cakap sekarang ni tengah top yang mushroom tu.
Mushroom ni jadi dua Maksudnya kan, budak-budak Bil. boleh isap tu, dia akses terhadap benda-benda pening tu. Tuan, mushroom tu bahaya tuan. Kena asap second pun pening. Asap second tu maksudnya yang isap orang lain, kita duduk sebelah borak, kita pun pening. Oh. Jadi dia ada dua type tau. Satu dia jenis tembakau tau. Satu lagi dia jenis masuk dalam flavor vape. Ya tuan, betul tuan. Ada setengah orang kena tinggi Abil ada terus. ni ke? Apa? Ada Masa zaman tak, masuk bukan ni, zaman yang sekarang. sekarang tak ada tuan, tak kena benda tu. Sebab saya campur. Mungkin saya kalau di kampung dulu mungkin ada benda-benda macam ni. Sebab benda tu mudah akses, senang dapat. Betul, murah. RM30 dia macam tu. RM30 kan sebab dia jual asing-asing. Dia macam dia sama macam vape, macam apa? Grape apa semua, tapi dia masuk sekali dalam tu. Benda tu. So kita rasa vape lah. Tu yang ramai kena kawan, kau try ni. So member pun dah Pening. Pening, Lepas tu dia ketagih ke? ketagih kan. Dia memang benda-benda macam tu memang ketagih habis lah tu. Lepas tu dia apa, okay. So bila ketagih tu, dia jadi negative impact ke? Maksudnya malas nak kerja ke? Macam mana dia macam mungkin pada yang ambil benda-benda ni dah lama, jenis Dah jadi suplemen lah. dia ambil jenis ambil ganja apa semua, dia dah tahu steam tu macam mana kan. Dia terasa macam bila dia tukar daripada benda ni, so benda tu sama rasa dia. Mungkin lagi kau apa semua kan. So dia macam normal lah. So dia orang banyak akses ganja, ketum apa semua, betul. So budak-budak yang apa tadi generasi apa yang baru ni? Jenis Z ni, bila dia benda tu dia tak pernah rasa apa semua ganja, apa lagi benda-benda yang ais apa semua kan. So bila dia ambil benda tu, dia first shock yang dia dapat tu kan. So tu jadi ketagih, dia rasa macam steam. Macam orang isap gam. Betul, isap gam isap apa kan. Dia macam layan, mula-mula tak suka kan, kawan ajak kan. So dia rasa tenang. Macam tuan cakap, tenang sementara kan. Betul, tenang. Dia escape lah. Tapi dia sebenarnya escape. budak-budak ni dia escape lah Bil. Betul tuan. Maksudnya ada supply and demand dia tuan. Sebab kita tahu benda tu dia ada efek anti-depression tuan. Maksudnya kalau orang tu ada, sebab kita tahu sekarang ni zaman media sosial ni, zaman geng-geng yang ada anxiety, depression apa semua. So ni sebenarnya dia punya demand dia. Supply dia benda ni bila tu rasa hilang benda tu. Saya rasa lah. Escape lah. Kalau tengok pada supply and demand dia ada. Tapi itulah sebenarnya kita nak bagi exposure. Betul. Sebenarnya kita semua buat silap. Saya setuju Kita tak? pun semua liar juga, namun jinak. Cuma kita nak bagi tahu lah kepada yang tengok ni, mungkin ada. Sebab okay, dia macam ni Bil. Abil pernah datang. Macam Abil ni ahli secret group tau. Wild Stallion. Abil pernah datang kan. Betul tuan. Itu masa perjumpaan ada seorang tu, dia mengaku sebelum ni dia ada hisap benda-benda tu semenjak lepak dengan geng-geng Wild Stallion. Dah tinggal, betul tak? Betul, yang kan? sampai menangis tu. Ya tuan. Cuma kita tak nak lah yang menangis ni. Tapi bagus lah dia kan, dia cerita impak dia. So kita nak bagi tahu macam tu lah. Mungkin kadang-kadang dia orang lost kan. Jadi dia tak ada kawan-kawan yang bagi tahu kita sebenarnya kena tinggal benda tak elok ni, kena jadi orang berjaya. Lepas tu ada seorang tu yang ketagih ni porn tu. Kan? Darjah 5 tu. Daripada darjah 5. Sampai tengok muka Daripada dia pun zaman pucat tip pun tu. muka dia. Okay Bil, tapi okay, Bil sekarang ni antara yang muda ke. Bil, budak-budak yang lelaki zaman sekarang ni, yang muda-muda ni, dia orang akses kalau benda-benda yang contoh wanita. Macam mana Bil? Adakah senang untuk akses? Tu terang cerita-cerita Maksud on the dia ground macam ni. mana tuan? Untuk kita Akses ni senang cerita lah. Kalau zaman-zaman dulu, katakanlah nak berjimat apa semua ni, berzina ke apa, rumit nak buat. Effort dia banyak. faham. Banyak benda nak kena buat, susah kan. Jadi Banyak bila makan susah modal tu kan. ramai orang tak payahlah jauhi benda-benda yang ni. Cuma sekarang ni dengar ceritanya nak akses tu senang. banyak tuan, macam-macam tuan. Dia pakai apps lah banyak. Sekarang ni tuan, budak tingkatan 1, tingkatan 2 pun dah akses benda-benda ni tuan. Sebab handphone bila kita download benda tu, dia tak perlukan bayaran tuan. Contoh saya bagi tapi kalau saya cakap nanti banyak budak download dia tuan. Jangan sebut nama. Tak payah sebut nama. Nama benda Dia jangan macam sebut. ni, saya tak sebut nama benda tu tuan. Tapi bila kita download benda tu, kita letak profile apa-apa pun, dia akan ikut location dia tuan. Maksudnya contoh kita kat sini betul, kita boleh 10 kilo, 20 kilo, 5 kilo. So kita tinggal key kanan. Mana kita tak suka ke key, mana kita suka ke kanan. Banyak lah yang top. Swipe left, Yes swipe tuan, right. Okay. semua Itu apa bertudung. untuk Cari perempuan tuan. Dia cari perempuan jodoh. cari lelaki pun ada tuan dalam tu. Perempuan Budak cari lelaki? yes tuan, budak-budak form 3, form 4 kan macam tu yang dah apa orang panggil, yang dah Mumais. bukan yang tua-tua tuan selalu panggil apa? Usang. Dah usang banyak tuan. Umur 40, 50, 60, saya tak tahu mana Okay, lah. Bil, daripada mana dia dapat
information tu. Information ni. Advertise Sekolah. kan, advertise. Saya Yes, pernah Tahu kan tengok. dia geng-geng dia punya circle dia. Influencer tu. Dia orang buat iklan tu. Ya, dia advertise. Dia Yes. iklankan tuan. Dia iklankan di mana-mana, Facebook, YouTube. Kita tengok kartun ni tuan, betul. Contohlah kita tengok belajar, betul, budak form 3. Tiba-tiba iklan, oh saya jumpa jodoh saya di sini. Downloadlah ini, mampus tuan. Oh, yang bukan hijab lah. bukan hijab betul tak? Tuan mesti perasan yang betul jenis tu. sugul tekan lah download tuan. Yang jenis sugul, Mudah tuan, inilah sumpah cara mudah nak tuan. masuk. Oh, jahanam tuan zaman sekarang. Maksudnya dunia ni jahanam sebabkan orang lain dunia ni. Okay, tak tu sekarang ni kita nak bagi exposure sebab mungkin macam YouTube ni dia long form content. Betul. Saya syak orang-orang yang kategori parents, ada budak muda dia tengok ni, mungkin dia tak tahu. Betul. Saya Kan? setuju. Yang tahu tu kita bagi tahu dia, Dik, kena insaf. At least bagi tak boleh buat yang tu. ada guideline Sebab lah, Allah kan? sebut dalam Quran, jangan hampiri zina. Zina ni jangan hampir, bukan jangan buat, jangan hampir pun. Tapi pada parents mungkin orang tak tahu. So sebab tu kena monitor. Parent kena ambil tahu lah tuan, dalam handphone anak dia, betul, dia bagi daripada kecil tu. So dia tak tahu apa lambang tu, lambang-lambang yang tempat kan. Anak dia just masuk kiri kanan jumpa laki tu chat. Kadang-kadang perempuan yang tergatal-gatal. Saya banyak tuan, so, access benda-benda tu saya tengok memang jahanam tuan. Yang usang, yang muda, perempuan tua yang gatal ajak pun tuan. ada. Gila tuan. Okay, dia punci dia sebab apa? Duit lah. Apa kenapa ada demand? Kenapa ada supply ni mesti ada demand betul tak? Demand benda-benda yang Perkara seks ni memang demand lah. Antara takkan benda mati industri lah. yang paling besar dalam dunia ni. Kan cuma bila sekarang ni zaman easy yang access ni, bahaya dia adalah bila budak-budak sepatutnya remaja lah. Waktu remaja ni Bil, sebab apa penting? Remaja ni energi banyak. Okay. So waktu remaja ni energi yang banyak tu kalau dia gunakan tempat betul, bangunkan hidup dia, buat benda-benda elok. Jadi umur dia 30-an, 40-an dia sukses. Tapi kalau ketika remaja ni dah start benda-benda yang negatif ni, Gelumang. energi dia banyak kat tempat lain. Sebab tu dia akan membawa sampai umur 30-40. Kita tak nak macam, sebab nanti tuan bayangkan lah, esok bila kita dah Tuan nuduh saya ni. tak bukan. tak bukan. Nak ya? Tak bukan contoh. Bila kita dah usang nanti kalau panjang umur, diorang ni jadi kita punya generasi bawah-bawah ni. Yes, betul. Saya setuju. Tapi ada type of person, I think macam saya lah. Saya salah seorang yang bergelumbang dengan benda clubbing, benda-benda kotor ni. Jadi bila zaman saya habis, enough is enough, saya tak pernah rindu dan tak pernah ada rasa nak kembali ke zaman tu. Sebab this is the time for me untuk moving forward lah dengan hidup dan sebagainya. Ada jenis orang, tapi tak ramai yang dapat meneruskan perjalanan kembali ke jalan benar. Tapi that's why most important jangan get involved langsung lah. Okay, dia macam tuan kan. Okay, tuan daripada Pontian. Okay, Pontian lah. So maksudnya kawan-kawan jenis Lia. Betul. Kan? Maksudnya bukan saya cakap orang Pontian tu Lia, tak. Circle Tuan punya tu memang circle Lia. tuan Memang Lia. So waktu tu dia punya sebab apa? Sebab muda lah. Satu Dia nak muda, explore satu lagi tu. memang tengah trend. Maksudnya trend kita zaman tu malam 10 malam ke atas mesti pergi club, sama ada mabuk. Dia ada untuk kita get high ni ada two types tau. Ada dua perkara zaman saya lah. Ada satu yang jenis marahan punya perkara, satu lagi high end punya perkara. Marahan ni dia sebat Maharaja, 7C, arak yang liquor jenis Todi. Todi mabuk je RM7. Tapi yang minum yang kita, orang Islam minum todi pun ramai sekarang. Ramai tu. Di Bali dia kat dalam. Dekat Instagram status tu dia buat macam Islam tu saya tak tahu dah macam mana dia letak. Normalize lah maksudnya. Normalize Normalize kan. lah. Sekarang normalize. Dulu minum kan tapi tertutup. Jorok Orang tak nampak. Maksud masih jaga lagi parents punya nama apa semua kan. Tapi zaman sekarang memang dah too open lah. Dia orang minum ni tunjuk sana sini shop pegang botol tayang semua, dia macam proud tau buat benda tu. Rasanya ada kaitan dengan internet tak? Maksudnya kalau dulu kalau dibuat kan dekat kawasan ni tu orang tak tahu. Dan dia tahu. Rupa bila ada internet ni dia tahu rupanya ada orang yang sama macam aku. So tak apa aku berani. Mungkin kat sebab tu kan. Betul. Dia dah rasa Maksudnya dulu nak cari kelompok tu macam susah. Sekarang ni dah kelompok tu mudah nak cari. Mudah jumpa. Saya ada kawan lah tuan, jenis post benda-benda macam tu. Betul dia pergi kan. Saya tanya dia, kau post-post ni, family kau, saudara mara kau, mak bapak kau tak tengok ke kan? Kau punya media sosial ni. Dia kata dia dah block siap-siap. Dia dah cut siap-siap tu untuk kawan-kawan dia. So dia boleh show off lah kat situ.
Dia yang- macam status lah. Yes. Status Macam lah. status WhatsApp. Tak, bukan maksudnya kalau dia buat benda tu untuk status dia lah. Maksudnya dia rasa pride. Ya dah. Betul. Salah satu benda-benda di situ attract a few women lah. Perempuan ni ada kebanyakan perempuan, kalau kita tanya 10 perempuan, 9 akan suka lelaki nakal tau. 9 akan suka lepak, borak, pipi dengan lelaki nakal. Private party lah. Mana ada nak lelaki skema. Tapi bila kahwin, dia nak yang janggut sampai ke lutut, sampai ke peha. Dahi lebam, memang jadi kena baling batu kerikilnya. Ni types of perempuan lah. Yang kalau kita tengok nowadays, dia macam tu. Tapi zaman dulu pun sama juga. Kan, dia akan cari lelaki-lelaki yang alpha. Lelaki alpha ni buat benda-benda gitu lah. Maksudnya clubbing, minum. Daripada zaman tuan lah benda tu. Zaman saya lah. Sebenarnya saya rasa benda ni daripada dulu ada. Cumanya sebab ada media sosial ni, dia benda tu expose, ada exposure benda tu. Betul. Kalau dulu nak cari tempat-tempat tu, dia tak tahu sangat. Sekarang ni tempat tu dah pandai main benda-benda marketing lah. Betul tak? Siap orang buat voice over pula. Hey guys, kalau nak lepak malam boleh datang ke sekian-sekian tempat ni best. Air dia sekian, cover charge macam ni. Mana tak orang datang? Kan? Dia orang marketing yang benda tu. So apa, jadi maksudnya kalau kita tengok dari segi ground punya sosial ni sekarang ni padu lah Will. Masalah sosial tu. Tak boleh nak bendung lah tuan. Memang dia dah jadi macam, dulu macam tuan cakap betul. Kita tak banyak access macam kita story WhatsApp ke Instagram tu kita tunjuk. Just kita circle kita tahu. Betul. Kita dengan member kita, oh kita jahat, kita punya circle. Sekarang ni dia jahat tu dia nak tunjuk tuan. Jahat tu memang dia nak tunjuk dengan orang-orang yang okay dia pergi. Okay, yang ni tim ni aku nak tunjuk, yang aku lagi. Macam tu tuan. Dia rasa proud lah buat Yes, benda tu. Status betul lah. Tuan cakap dia status. Maksudnya untuk kelompok tu, untuk geng-geng ni dia kena naik level dalam dia punya kelompok. Maksudnya yang cara nak naik level tu benda tu lah. Kan? So contoh macam tuan habis ni kan. Macam mana tuan ambil apa ni? Jaga diri. Jaga diri. Categorizekan. Dia macam ni lah tuan Tak, habis sebenarnya apa yang berlaku kat hidup habis? Cuba boleh bercerita tak? Cerita sikit. hidup saya. Mengorek. Dia macam ni tuan. Ha. Apa yang berlaku yang berlaku sebenarnya dengan kita, sebenarnya pergaulan kita tuan, dengan siapa kita bergaul tuan. Kalau kita bergaul dengan tu, walaupun kita tak nak pun, kita akan pergi juga tuan. Atau dipaksa, ataupun kita tak tahu nak lepak dengan siapa, so kita akan pergi. Sama juga dengan dadah ke adik-adik sama sekarang kan. Todi, dadah semua. Kita tengok dengan siapa kita bergaul tuan. Tu dia punya pokok pangkal dia lah. Sebab tu kat sekolah dulu ada satu subjek rakan sebaya, apa nama? Pembimbing rakan sebaya PRS. Yes, pembimbing. Baju warna ungu. Itu lebih Pembimbing kepada rakan sebaya tu. persatuan tak tu? Itu lebih kepada persatuan. Dia macam dia ada Best pilihan Asal raya. sekolah saya tak ada. Tak, tuan tertinggal. Tuan tertinggal perkara tu. Tuan tak ambil pop pasal dia jenis yang jinak punya tuan masuk tu. Dia jenis sekolah kau orang. dekat sekolah ni dia ada satu macam unit counselling. So unit counselling ni bawah tu untuk student dipanggil PRS. Pembimbing rakan sebaya. Okey. Macam tu. PRS betul. So untuk tu jaga ni yang moral lah. Dia sebenarnya tu tuan. Lagi satu, saya tak cakap lah saya baik. Tapi Alhamdulillah, hidayah ni saya dapat ni macam, mungkin saya, pergaulan saya ni, saya bercampur dengan, walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi saya cuba bercampur dengan orang yang tak buat dosa lah sana cerita. Bukanlah saya nak cakap saya tak pernah buat dosa. Jadi yang mana yang ni saya jarakkan diri. Ada yang selalu, bukanlah tak ada, sekarang ni pun ada yang, jom pergi tempat-tempat tu kan. Tapi saya fikir balik, okey lah tak apalah, nantilah macam tu lah kan. So pergaulan kita lah penting kat situ. Sebab banyak daripada kebanyakan zaman sekarang ni, lepas habis SPM tu, dia orang pilih untuk keluar daripada rumah tuan. Okey. Yang mana betul-betul family je ni kan. So dia kata, mak saya nak pergi, saya nak duduk rumah sewa, betul. So bila dah duduk rumah sewa tu, kat situ lah permulaan dia. Dengan siapa dia bergaul, pergi. Member dia kalau merempit, dia pun jadi merempit. Dia pergi kelab macam tu. Dia, dengan siapa kita kawan tu kan. So sekarang ni macam situasi sekarang kan. Ramai ke macam golongan-golongan yang muda ni, dia rasa macam duduk rumah ni macam kena kongkong macam tu, nak keluar dari rumah. Ramai ke macam tu Saya sekarang? rasa benda ni berlaku sebab saya tak tahu mana datang pokok pangkal dia. Kalau duduk rumah kita rasa macam distress. Macam mana, siapa yang bagi benda tu? Doktor pun tak cakap. Tekanan duduk rumah online 1GB. Dulu tak ada lah. Zaman-zaman tuan ada? Tak ada. Oh saya tekan duduk rumah. Tak ada. Tak ada kan? Zaman sekarang ni mana datang tu? Tak sabar dia nak keluar. Sekarang kita tanya kawan-kawan kita yang dah keluar, apa cerita? Apa cerita sekarang? Tengok betapa sugulnya hidup kan? Betul tak?
saya rasa benda ni sebab media sosial. Sebab dia portray, kan media sosial kita faham, orang akan tunjuk benda yang seronok-seronok je. Betul. Jadi bila duduk kat rumah tu, dia rasa macam, oi, aku nak agak seronok ni, tapi aku nak try buat, tak boleh kat sini mungkin. Macam kalau saya lahir dekat Pantai Timur punya negeri, mana ada akses perkara tu. Betul Kan? So mungkin dia rasa, oh aku nak try buat benda ni. Ataupun benda-benda yang, kalau dulu saya ingat zaman dulu saya punya kawan-kawan perempuan tak ada peduli pasal skincare apa semua. Sekarang ni Cabung betik tu je. Gosok sampai licin. warna oren tu petak tu kan. Kita buka mata pedih. Sekarang ni ada influencer yang bagi, sebenarnya benda tu knowledge lah. Tapi dia nak pergi, nak cantikkan diri apa semua, terkongkong contohnya. So mungkin dia rasa nak kerja. Nak cari benda tu mungkin lah, kita pun tak tahu kan. Sebenarnya influencer ni mainkan peranan besar. Sebenarnya government yang should Surah macam ni, take over isap-isap ni benda orang ni kan. ikut ni. Ha? Isap-isap ni. Dia macam ni tuan Saya nak cakap pasal apa tadi Pasal ni tuan. Jap. Disclaimer lu. Saya ni podcast ni kira Lia namun jinak ah. So, saya memang isap sigar ni, saya memang suka isap. Dan isap sigar ni kita tak ada sip dia kan. Ini sebagai satu, sebenarnya saya seri lah. Kalau kita tengok ada ramai je orang kat luar sana. Contoh kalau saya makan coklat, orang tak cakap apa-apa. Faham tak? Contoh macam consume unhealthy food, orang rasa okey je. Tapi sebenarnya tak okey. Jadi saya tak cakap isap sigar ni okey. Betul. Cuma saya nak beritahu dia orang kita seri. Satu sama lah tu je. Okay. Jadi semua orang kena tahu yang mana dia boleh ikut, yang mana jangan ikut. Contoh kalau nak ikut ni, make sure ada 300 dulu sebatang. Kalau tak Kan? ikut. Sebab saya bukan isap geset. Kalau contoh isap geset, orang ikut lah. Sebab benda murah kan. Berapa ringgit geset? RM8 sekarang ada. RM8 sekarang dah ada, betul. RM8 kan. Saya bukan isap geset. Okay. Jadi tu sebelum korang komen kat bawah tu, tapi saya memang bagi tahu saya Lia namun jinak. Okay. Tu nama dia Sigar Talk. Okay. Okay, Bil, sambung. Okay, Bil, lagi satu. Dari segi bersekedudukan sekarang ni, Bil, adakah telah menjadi satu yang agak normal dalam society orang muda So sekarang? bukan nak cakap sekarang ni tuan. Dia benda ni daripada zaman tuan pun saya rasa dah ada, betul? Tuan pun sama. Dia ni kalau yang tak Tapi elok betul, tunjuk tak, asal. saya setuju. Saya setuju. Bersekedudukan ni. Kena generasi lain. So kita prefer benda generasi betul tu lah. kan. Tunjuk Betul kan? kepada dia. Ya kan. Tak, tapi Generasi tu kan. Tak betul, sama. Cumanya sekarang orang expose. Dulu Yes, tak. tuan, betul, tuan. Dulu orang tak. Dulu orang share duduk rumah. Dia tengok tempat. Technically macam JB memang ada. Dia banyak kondo-kondo mewah yang orang tak boleh nak access simply senang-senang macam tu. Itu ramai lah orang duduk sekali. So kalau kat KL pun salah satu. Cuma dulu orang tak expose tuan. Orang tak buat story duduk dengan awek sama-sama. Oh, sekarang buat story? Oh story tuan. Sekarang Dulu macam dia gantung laki spender. bini tuan. Dia macam laki bini dia buat hai ni apa macam tu tuan. Macam orang tengok dia dah macam berkahwin tuan. Tapi sedangkan dia boyfriend. So dia dah satu rumah macam tu. Cuma masalah dah jadi normalize. Orang tengok jadi benda biasa. Macam mana boleh jadi tu? Siapa yang membenarkan benda tu jadi benda tu normal lah. Orang cakap lah ni biasa lah. Boyfriend girlfriend duduk sekali kan. Kalau dulu mau tok kadi 3-4 orang kerja tiap-tiap malam. Oh, lagi satu ni apa Abil ada cakap apa? Selalu dia orang punya tu dia cakap apa untuk cuba dulu Macam mana tuan? Yang duduk sekali boyfriend dia nak cuba dulu. Dia macam mana ni tuan Dia cuba maksudnya sebelum kahwin cuba dulu sekali okey tak? Tak Kalau okey tak kan? okey dia dah tahu dah. Jadi tak ada kahwin dulu. Ada dia punya antara sebab-sebab dia, tapi sebenarnya sebab tu kalau kita refer kepada macam kita orang Islam kan. Sebenarnya kita tak nak buat dosa. Kalau nak cuba, kahwin je lah, nikah. Tak okey, cerai. Very straightforward je sebenarnya. At least kita tak buat zina, tak berzina. Kan? Ini solution kepada yang tadi lah. Dia kata nak, kenapa belum kahwin duduk sekali? Dia kata nak cuba dulu. At least tak adalah nanti dah kahwin. Sebab apa dalam society kita being fit apa tau. Bila masuk perkahwinan tak jalan keluar dah. Takut nak cerai. Tak malu-malu. Jadi dia tak judge dengan agama tu sendiri. Dia lebih kepada society. Sebab benda ni sebenarnya vibe ni daripada western punya. Sebab dulu kita tahu kalau orang Mak Saleh ni, kalau dia bercerai, lelaki tu masak biasanya. Betul. Memang kena kau punya. Sepercarian bagai semua kena bayar. Tahu tak ni Steve Harvey tu yang misai tebal tu? 2 kali lah dia kena. Maksudnya kena bila dia cerai, lepas tu dia split harta, tiba-tiba dia punya tax tu tengok
lebih daripada dia harta sekarang. Muflis. Oh. Sebab tu dia orang takut. So tapi kita tak ambil part tu. Orang kita ni ambil part yang tak tahu. Pasal mungkin takut pasal kahwin ke. Sebab saya jujur saya cakap. Saya rasa sekarang ni ramai golongan-golongan seumuran saya takut. Takut kahwin kan? Yes, Yang betul. perempuan kan? Yes. Bil takut kahwin. Betul kan. Macam dia ni lah. Habis takut kahwin kan? Jujur lah. Masa sekarang takut kan. Jenis sebab dengan ekonomi semua ni. Oh. Tapi kalau dah ketentuan Klise tak dengan ekonomi ni takut keluar rumah tuan. Sebenarnya korang takut kahwin sebab tak boleh keluar rumah. Nak keluar sikit mana? Mancing mana? Kan? Sebab tu saya pernah tanya tuan dekat secret group, betul. Benda ni perempuan ni dia dah be train benda tu, macam dah normal bagi dia orang untuk kahwin. Aku dah kawal laki aku. Control. Benda tu memang dah di normal Jadi kan normal daripada tahun Piramli kita saya tak tahu lah ownership sama lah. Piramli. Lepas tu yang lelaki pula ramai-ramai yang macam buat lawak benda-benda macam ni. Dia Sebab macam tu- bangga tuan. Sebab tu saya rasa tak ramai yang against benda ni. Saya antara yang melawankan benda ni lah. Sebenarnya kena saling hormat menghormati. Lepas tu wanita tu kena faham memang tanggungjawab lelaki adalah untuk membangunkan ekonomi. Betul. Lelaki memang kena explore banyak benda. Explore ni sama dengan dia tak boleh lah expect dia akan jadi macam perempuan. Kan wanita memanglah kena. Okey, jangan simple Bil. Ni Abil masih muda kan, Abil belajar. Contoh esok dah kahwin kan. Tiba-tiba ada anak tak apa sihat. Sepatut kalau bini dia kerja, bini dia kena cuti. Bukan suami dia. Abil tahu? Tak tahu tuan. Jadi dalam ni ada orang dia laki dia yang kena. Padahal bini dia lah. Sepatutnya dari segi hierarkinya. Memang kalau apa-apa urusan anak keluar rumah apa memang fitrah dia wanita. Dari segi tradisional kita memang macam tu. Laki kena kat luar, kena terus buat bangunkan ekonomi lah, kena kerja. Saya membesar dengan environment macam tu. Bapak saya bukan. Tuan bapak tuan selalu ada rumah. Tak ada tuan. Pergi tidur, bangun besok pagi je baru nampak wajah. Kita dibangunkan dengan that kind environment. Tapi kita ada je bonding dengan bapak kita. Betul. Cuma kadang-kadang yelah datang zaman ni kita pun nak suruh semua orang macam tu. Tak betul. Tapi at least kita kena tahu role tu. Sebab dia macam ni, Bil. Saya pun kadang-kadang orang message tanya kan. Benda macam ni lah. Kalau kita tengok dalam secret group pun tengok yang apa nak buat ni tak boleh, tu tak boleh. Itu belum cerita dengan yang wanita dengan insecure-nya. Risau suami dia letak gambar profile dengan lelaki dia. Ingat ke elok handsome ingat wajah lelaki. Hari tu kan itu saya ada conversation dengan orang ni, dia agak senior kan. Di situ benda yang sama kan. Okay. Dalam dekat table tu ada dalam 7 orang macam tu, ada perempuan muda lah, Gen Z boleh mungkin, tapi dah kahwin lah. Lepas tu si lelaki ni yang agak senior dia cerita pasal role of lelaki dengan perempuan. So lelaki ni cakap, aku tak pernah sekali pun masa aku kahwin, masa anak-anak aku, buku merah apa semua tu, semua isteri uruskan. So dia cakap macam ni. Perempuan cakap tak aci lah. Cakap macam tu. Sebab kan sama-sama buat, sama-sama dapat anak. Lepas tu argument daripada lelaki ni dia bagi tahu macam ni. Lepas tu nanti anak tu lahir, nak beli pampers apa semua, siapa yang tanggung? So sebenarnya role untuk perempuan tu uruskan anak dengan role lelaki tu financially tu dah kira sama. Tapi orang sekarang ni dia punya equal tu nak kena buat benda sama. Secara fizikal. Yes, betul. Role dia nak equalizekan role tu. Okey. Patutnya di role lain-lain So sebenarnya. kalau masa perempuan tu jaga anak kata sekian 20 jam, lelaki pun kena 20 Yes, jam. betul tak? Tapi Yes, bila keluar kerja sampai ke mampus, dia tak nak ikut pula. Dia nak balik pukul 5. Yang itu dia tak nak. Mungkin sebab Teruk kita kena hentam ni kejap lagi. tak mungkin cuma mungkin kita tengok zaman mungkin dah berubah sebab sekarang ni kan perempuan pun bekerja gak. So disebabkan per kapita rumah tu sama-sama cari miskin, let's say untuk hidup dekat Lembah Kelang ni kalau anak 2 orang mesti nak 8k kan. So 4k daripada suami tu, mungkin 4k daripada lelaki tu. So mungkin benda-benda ni lah berlaku untuk konsep equal ni. Saya pun tak pasti macam mana lah. Macam tu. Oh, so maksudnya bila dia sharing daripada household Financial, income kan. So dia share. Lepas tu so tanggungjawab tu pun kena share lah maksudnya. Yes, lebih kurang macam tu lah. So Apa tu rasa macam ni Tan? Pendapat Tan? Sebab lelaki tu sini tak capable untuk provide 8k tu. So nak tak nak diperlukan pertolongan isteri dia for financially. In return, dia pun tolong juga benda kat rumah. Okay.
memang sebenarnya bila fikir balik banyak salah lelaki. Okay. Sebab tu sama ada kita suka atau tak, jadi lelaki ni kita punya goal bukan untuk happy. Kan? Kita akan hidup dengan penderitaan, keperitan, tapi itu kita punya pride. Penderitaan ni maksudnya bukan dia tu benda-benda yang tak best. Tuan lelaki kan ada keluarga semua. Betul. Tuan rasa bangga tak bila boleh provide the best untuk family? Saya paling bangga adalah apabila saya cakap wife saya jangan kerja. Aku yang provide everything untuk kau. Tu kita punya pride. Kita pride memang rasa bangga gila. Jadi sebab tu sebenarnya pertama sekali nak tak nak kita kena faham role utama memang daripada zaman mana-mana paleolitik ke, daripada mana zaman ketamadunan manusia, memang lelaki punya role first ekonomi. Sama ada kita suka atau tak. Tapi bila sepanjang perjalanan tu katakanlah role tu tidak berjaya dicapai sepenuhnya, maka penglibatan wanita ni untuk sama-sama kerja. Sebab tu keluarga kan sama-sama Bangunkan untuk memberi sumbangan. Okay. Cuma kat sini isu dia. Bila wanita tu kerja, so dia macam ada power pula. Kan? Jadi lelaki tu lost power dia. Oh saya kerja, awak ni nampak. Dia lost power tu. So kat sini jadi problem sebenarnya. Sebenarnya semua orang kena faham lah. Wanita tu dia kerja, dia membantu. Okay. So lelaki pula memang first priority memang dia yang kena provide banyak benda dalam hidup ni. Nak tak nak memang betul lah Habib cakap. Memang risaulah sebab bukan senang. Sebab tu sebenarnya siapa tak ready, baik jangan. Kan? Sebab matlamat kahwin ni untuk tenteram. Tenteram. Tapi kalau kahwin huru-hara, menderita lah apa benda, jadi something wrong somewhere lah. Betul. So sebenarnya saya rasa gender role ni orang kena banyak belajar sama ada lelaki atau wanita. Sebab tu salah satu persediaan bagi saya lah sebelum dia nak tukar Abil sekarang ni single nak jadi suami. Pertama kena faham dulu role aku sebagai lelaki apa. Betul kan? Sama macam wanita pun. Apa role aku sebagai wanita, sebagai isteri, role aku apa. So semua orang kena tahu role dia. Kadang-kadang dia tak tahu, dia tak faham role dia, jadi dia nak kaitkan sekali supaya jantina yang next tu kata suami dia nak jadi sama macam dia. Itu yang problem. Dia sebab benda ni tuan, dekat sekolah tak ada ajar tuan benda-benda macam ni. Macam mana nak jadi seorang lelaki daripada belum kahwin, nak berkahwin, dah berkahwin, tak ada. Just nak kahwin kau pergi kursus, tu je. So apa yang terjadi nanti bila dah kahwin, kau bergaduh apa semua, kat situ dia belajar sendiri tuan. Maksudnya belajar apa yang pasangan kita, kalau dia jenis otak dia bijak, so dia boleh ubah lelaki bini. Sebab benda ni untuk menjadikan role seorang lelaki, seorang wanita ni tak ada ajar kat mana-mana tuan. Okay, sebab tu itu dah sebenarnya saya nak bagi tahu semua kawan-kawan yang tengok ni. Sebab tu ni sebenarnya role lelaki. Ini adalah role seorang ayah untuk ajar anak dia bagaimanakah cara menjadi lelaki. Sama macam mak dia ada anak perempuan, dia ajar macam cara jadi wanita. Cuma yang sedihnya, sorry to say, ada bapa yang tak function. Kan? Jadi kita yang mana dah lepas tak boleh buat apa. So generasi yang ni lah yang tengok video ni, yang ini, so kita kena repair start benda ni. Maksudnya bukan sekolah punya kerja. Betul kan? Untuk ajar anak dia cara jadi lelaki, tugas ayah dia. Bagi tahu, okay, kau esok nak kahwin, apa kau kena, tanggungjawab kau apa? Nombor satu, kau kena sekian-sekian, apa-apa berlaku pada keluarga kau punya tanggungjawab, kena jadi seorang yang bertanggungjawab. Benda-benda macam tu tak ada. Tapi adalah tapi segelintir. Saya ingat gitu kan cerita saya contoh yang macam gender role kan. Contoh macam isteri dengan ayah dengan mak kan. So biasanya kalau sekarang anak tu dia akan start keluar pada rumah secara total bila dia dah start masuk matrix umur 18. So ya situlah waktu di mana ayah tu kena function, nak bagi exposure macam mana. Sebab dekat rumah all the ethics kat rumah, basuh pinggan apa semua, basuh kencing apa semua benda-benda tu gosok baju semua tu yang mak punya cerita. Ayah masa tu just provide untuk financial je. Bila dah anak tu dah umur 18, sebab kalau sebelum tu dia cerita benda-benda yang berkaitan dengan conquer dunia, tak faham. Betul. Kan? Even dia pun tak keluar lagi, dia tak perlukan manual untuk pergi keluar. Kan? Yang Tuan Azri pernah cerita kat saya pasal sebenarnya lelaki 18 ke atas tu
Itulah role seorang role ayah lelaki, yes, betul. Untuk untuk bagi exposure. membentuk lelaki. Yes, bukan macam buka surat khabar, duduk senyap dia tak nak cakap. Okay. Bahaya dia kalau korang tengok sekarang ni, okay. So bila sepatutnya memang macam tu. Patutnya lelaki ni, kita tengok kan, ini kita kira timeline. Katakanlah dia kahwin umur 20-an Okay. So umur 20-an, katakanlah dia ada anak kecil. Okay. So selama 20 tahun, 20 tahun sama dengan 40, betul? 20 tahun dia kena banyak explore benda dalam dunia ni. Belajar macam-macam benda, jumpa orang positif, belajar, gain experience. Supaya apa? Bukan dia kena selalu 24 jam dengan anak dia yang kecil tu. Duduk dengan anak dia umur 4 tahun. Dia nak cerita pasal anak jantan apa? Budak dia tak tahu. Tuan jumpa anak tuan, main je, betul tak? Lepas tu habis main, kita gerak lah. Supaya ketika umur kita 40, anak-anak tu dah umur, katalah dah umur 18. Waktu tu kita sit down dengan dia. Tunjuk dia cara macam mana jadi lelaki. Ya, masa tu itu masa timeline sesuai sebenarnya. lah, Yes. Untuk mindset pula kan. Jadi sebab tu kalau lelaki daripada muda tak explore apa benda, apa dia nak ajar anak dia? Betul. Sebab dia sendiri tak ada experience untuk menjadi lelaki. Tetapi untuk membesarkan anak ni saya rasa dia kena start daripada rebung. Untuk saya lah. Macam Oh? saya Ibu. bukan ibu, rebung buluh. Oh, rebung. Kita kena start daripada mula-mula lahir lah. Dah sedap libatkan. Tak, maksudnya bila budak dah start pandai cakap, kita train tanpa dia tahu. Contohnya macam basic lah. Contoh berenang ni benda-benda basic. Benda-benda dia kena tahu. Seni mempertahankan diri. Contohnya dia budak perempuan, anak perempuan. Let's say kalau orang pegang macam ni semua, boleh ke tak boleh? Benda-benda ni kita kena pasak tapi tanpa dia perasan. Ini adalah latihan kita ajar dia supaya bila dia 18 kita conquer dia punya mindset lah pula. Kita didik dari segi mindset lah pula. So ni semua tak ada. So tak okey lah kan. Lepas tu sebab tu lelaki macam kita ni yang muda-muda ni kan, kena banyak belajar cara urus duit apa semua. Esok anak tu dah besar, okay, kau ada duit gaji kan, okay, kena buat macam ni. Ni cara dia, bla 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 bla. Untuk sekian-sekian kena buat macam ni. So, bila kita sendiri ada experience, kenapa ada orang tu tak boleh nak guide? Sebab dia pun tak ada experience. Should be bapak ni adalah first mentor untuk anak-anak tau. Yes. Should be kan. Betul. Saya setuju. Dia apa kurang function sebagai father figure tu. Antara punca terbesar kejahanaman sesebuah tamadun tu. Saya setuju. Sebab okay, sekarang ni information dia tak based on mana betul tau. Dia based on siapa dulu. Orang akan percaya siapa dulu. So information ni beza dengan knowledge, dengan ilmu. Ilmu ni information ni adalah ilmu ni adalah information yang tersusun. So tak semua budak-budak tu dia boleh susun dia tu. Ni adalah tugas orang yang perlu guide dia, kan. Of course ada jenis yang pada otak budak ni mungkin unfair advantage masa kecil, dia dah mungkin kehilangan mak ke apa semua kan. So dia punya otak tu boleh susun Cepat sikit. information tu. Tapi kalau dia tak boleh susun, banyak lagi masuk information yang lain tak tersusun tu jadi loss. Betul. Saya perasan benda tu. Sebab dia dah start cakap, ustaz ni cakap macam ni. Lepas tu yang ni macam ni. Dia tak boleh navigate diri dia sebenarnya. Duduk aku ni duduk stay kat mana? Aku perlu ikut yang mana? Betul. Kalau ni tak betul, lepas tu aku nak buat pilihan macam ni. Macam tu. Especially yang kalau umur saya sekarang, mostly kawan-kawan saya yang perempuan takut bab tu lah. Takut macam mana kalau boleh lelaki yang kaki pukul. Betul. Macam mana kalau boleh lelaki yang tak Boleh, puasa. kalau boleh tu apa? Kalau dapat. Kau dapat, sorry. Kalau kahwin, saya kahwin. Kalau kahwin dengan boleh. Boleh tu dapat. Language barrier kan. So benda-benda macam tu lah. So dia takut kena pukul. Betul. Takut bila dah ada anak tiba-tiba lelaki tu tak boleh provide dekat dia punya anak. So benda-benda ni dia concern kan sebenarnya sekarang ni. Sebab okay, betul tu lah bagi saya, that is too much overthinking. Sebab nombor satu, kalau bila kita fikir benda yang tak jadi lagi, rosaklah kepala otak kita. Yes, betul. Why not kita tukar benda tu present? Maksudnya okay, ada orang yang rasa kita waktu tu dia macam ni, macam mana tuan nak nilai orang based on 10 tahun akan datang? Setuju. Tak ada seorang manusia pun boleh. Macam mana Bil? Contoh Abi nak kahwin dengan seorang perempuan, Abi nak nilai dia 10 tahun akan datang. Macam mana? Tak akan boleh. Jadi kita dah tengok presence tu, dia ni waktu ini, inilah okey. Boleh diterima. Okey, katalah pilih dia. Along the way tu tak okey.
ada solution dia. Ni maksud Sentiasa saya ada ni solution. maksud saya tuan, maksudnya dia orang ambil information ni mungkin membabi buta lah. Dia tak ada orang yang counter information ni susun dengan betul. Dia kena ada macam ni yang apa saya cakap tadi tu. Yang tadi saya cakap tu, ini dah cara-cara untuk menstabilkan dia orang punya information tu. Yes, betul. Setuju tuan. Setuju tuan. Kan? So tuan, macam mana dengan yang sekarang ni kita kembali ke isu father figure tu. So bapa yang bertanggungjawab untuk train anak daripada kecil, betul. So macam mana dengan orang-orang yang ada broken family tuan, yang mungkin bercerai, bapa dia bercerai, so dia hidup dengan mak dia semua kan. So macam saya pun datang daripada broken family. So bila saya join tuan ni, saya rasa macam ada something yang orang marah bagi tahu benda-benda ni. Saya jadi macam nak tahu lagi. So saya join secret group tu, bila saya masuk join perjumpaan tu, saya jadi shock dekat situ. Sebab apa tahu? Sebab perjumpaan tu banyak orang-orang yang dah berkahwin. So belakang-belakang semua abang-abang yang dah ada rumah tangga, yang ada pengalaman macam-macam. Macam ayah kan. Yes tuan. Bila kita duduk situ, kita dengar masalah dia cakap ini, kita belajar dari situ tuan, yang muda. So kita, lepas saya datang saya tengok, saya dengar ni macam mana, bini macam mana, anak macam mana korang. So daripada situ saya belajar. Sebab saya bujang kan. So saya tengok, macam ni, diorang macam ni, macam ni. So banyak ilmu kita dapat, bukan daripada tuan saja, daripada diorang semua. Diorang walaupun diorang berkongsi masalah diorang. So daripada, kalau dia, alhamdulillah kalau family dia macam ni, tak bercerai apa semua, so bapak dia boleh ajar. So orang-orang yang tak ada bapak ni, so dia dah bebas tau. Dia jadi tak ada father figure, tak ada benda nak ajar. So dia kena survive sendiri tuan. Maksudnya dia kena lalui jalan tu tanpa ada orang marah. Mak je lah membantu yang, jangan macam ni. Mak dia punya peranan marah dengan bapak lain tuan. So bila sekarang ni saya join, bila apa benda yang berkaitan dengan agama, dengan tu yang tuan first live tuan dekat secret group pakai kurta on Taikim tu. So daripada situ saya dengar, saya rasa macam tuan faham the whole Quran betul, semua benda-benda tu. So daripada situ banyak mengubah tuan. Mana-mana yang ni memang banyaklah mengubah. So daripada situ saya rasa macam ada someone yang bagi tahu benda-benda penting ni. Bukan saya cakap macam mana ya, ni sebenarnya benda-benda ni bahaya cakap kat sini. Sebab nanti orang salah faham. Tak, maksudnya Abil, untuk orang macam Abil, apa dia orang nak kena buat, betul? Betul kan. Dia memang rasa lost. Siapa nak bimbing aku? Betul kan. Okay. Sebab tu nombor satu, kita kena, semua orang kena bertanggungjawab terhadap diri dia sendiri. Itu rules number one. Sebab kita tak boleh kontrol selain daripada diri kita. Katakanlah dia ada family yang katalah broken, tapi dia boleh pilih untuk jadi orang yang lebih baik ataupun jahanam dengan hidup dia. Kita boleh ada choice. Dia tak boleh salahkan takdir tu lah. Boleh. Betul Dia kan. kena jadi bertanggungjawab dulu. Okay? Sebab kita kena faham, selain dalam hidup ni semua kita ada pilihan. Kecuali mak bapak, adik-beradik. Ni tak boleh pilih. Dia package Bil. Default setting. Yes. So kepada diorang yang katalah membesar ataupun tak, mungkin ada ayah dah meninggal ataupun ayah dia dah hilang dan sebagainya, apa diorang kena buat? So diorang kena cari orang yang dewasa. Tapi sebenarnya kalau kita ikut hierarki dalam agama Islam ni, dia power tuan. First kalau kita tengok, bapak dia punya peranan. Kalau bapak dia tak ada, siapa? Bapak saudara. Betul. Betul. Faham tak? Faham. Ataupun abang dia. Betul. So benda-benda macam ni dah cantik lah, tapi cuma dalam society kita, bila berlaku satu orang tak nak ambil pot. Betul. Kan? Sebab tu kita lelaki ni semua, kita semua ada tanggungjawab. Katalah habis esok, katalah ada anak saudara, esok bapak tak ada. On the spot. Sebab kita nak rebut pahala tu. Kalau contoh bapak dia tak ada, katalah bapak dia meninggal, dia ada anak yatim. Kita buat baik kat dia kan, kita buat baik kat anak yatim. So kalau konsep dia semua nak berebut collect pahala, dunia ni jadi tempat lebih baik. So pertama bertanggungjawab lah. Macam Habil ni kira okey lah, dia ada tanggungjawab. Aku nak jadi dalam hidup ni. Untuk diri sendiri penting kan, tanggungjawab untuk diri sendiri tu. Kita betul. tak boleh nak blame, aku macam ni. Kenapa sebab tu, jadi bila macam ni? ramai yang ada victim mindset, lepas tu dia orang cuba escape. Ini datang peranan benda-benda sosial ni. Kan, penyalahgunaan dada dengan perempuan, todi, kan, samun, curi. So they try to escape. Okay. So sebenarnya penawar dia semua kena ambil tanggungjawab. Kan, self accountability. Ini tanggungjawab aku. Aku nak jadi apa dalam hidup ni.
apa aku nak buat, apa aku tak boleh buat. Sebab ni semua adalah tentang aku. Contoh saya bagi contoh katakanlah ada biasa tak kita tengok dalam masyarakat kita, katakanlah ada orang tu bapa dia ni kerja bahagian penguatkuasaan. Tiba anak dia jahat. Biasa tak kita tengok? Biasa. So orang akan salahkan bapa dia. Sebenarnya bukan salah bapa dia. Budak tu lah salah. Dia yang pilih untuk jadi orang tak elok. Contoh ada pak imam. Kan? Imam masjid. Setiap hari azan jadi imam. Anaknya jahanam. Jadi lagu tu tuan, iman tak dapat dijual beli dari suara yang betul. Betul. Lagu dia. Yes, buat benda tak elok. So orang akan judge apa? Bapak dia. Okay? Tapi selagi mana bapak dia dah buat yang terbaik, sebab kita kena faham konsep dia, kita hanya boleh deliver je. Sama macam anak-anak esok. Contoh orang yang tengok ni, kita boleh deliver je. Kita boleh sharing sahaja. Selebihnya terpulang kepada orang lain. Sebab tu kita berbalik kepada konsep tu, selamatkanlah dirimu dan ahli keluargamu daripada azab api neraka. So kita semua jaga kita dengan family kita. Betul. Jadi dunia ni jadi tempat lebih baik. Jadi Abil teruskan kawan dengan ahli secret group. Tapi betul Bil, kadang tak, sebenarnya Abil cakap budak-budak muda kawan-kawan ramai je. Tapi dia orang tak ada rasa interest. Mungkin malu ke apa Bil? Macam nak join. Macam katakanlah grup-grup yang kita buat ni, nak join tu rasa macam rendah diri ke. Ada orang macam tu. Kan? Macam Abin tak ada rasa macam rendah diri ke? Macam Abin ni bukan businessman guys. Dia kerja. Saya mula-mula saya datang perjumpaan tu, bila tuan tanya kerjaya masing-masing tu, bila tuan tanya siapa businessman sini kan, saya pusing belakang. 90% tuan yang kerja sendiri bercuti apa semua 2-3 orang tuan. Time tu saya rasa macam aku tak boleh ni. Kan first tanya tu saya inilah aku datang ah. Rasa macam dia rasa macam kita nothing bukan siapa-siapa. Tapi bila benda tu sesi tu berjalan, saya dengar tuan cakap, yang lain cakap, berkongsi itu ini, banyak knowledge yang saya dapat tu. Pasal kehidupan. Pasal kehidupan dia bukan kepada bisnes. So masuk motivation lah bisnes kan tuan cakap kan. So benda kehidupan ni kita tahu apa kita belajar apa yang dia ni, so tak berjadi kat diri kita apa yang terjadi dengan dia tu, so kita belajar dia macam ni. So daripada situ saya fikir rezeki ni semua bukan kita yang ni betul kan. Tapi bila saya join tu saya fikir ilmu kan. Saya ajak juga beberapa kawan saya semua, kau masuk sini memang kau dengar daripada macam-macam orang semua kan, pengalaman semua. So saya datang lagi banyak lagi sesi yang ni last tu, lagi sesi menangis-nangis tu, lagi ramai menangis, lagi shock. Saya cakap ini lain macam ni. Betul-betul sesi memang betul-betul luah kan. Dia orang berani untuk luah kan. Sebab benda tu bukan tak ada perempuan. So peduli lah dia tua ke muda ke. Sebab kita laki dengan laki ni bila bercampur dia lain tuan. Dia tak ada rasa aku segan ada perempuan mana. Dia lain tuan perasaan dia. So sebab tu dia mampu keluarkan apa semua. Dia share kan. So pahala untuk dia supaya orang lain tak terjadi macam tu. So maksudnya betul lah konsep kita dalam tu tak ada cerita meniaga kan. Tak ada. Cerita pasal kehidupan. Dia lagi satu tentang being a man. Menjadi seorang lelaki ni tuan, modul ni sebenarnya kena ada. Sebab ramai lelaki kat luar sana, contoh macam broken family, dia tak tahu nak jadi lelaki. So kat siapa dia nak refer. That's why Tuan Azim punya advice cari orang yang lebih tua, pak saudara kita yang bagus. Ni sebenarnya based on that, tanggungjawab lah most important. So kita kena, sebenarnya manusia tu kena repair sendiri lah benda-benda macam tu. Lepas tu lagi satu teknik nak advise orang. Ramai orang dia tak ada skill tu. Bila advice dia paksa orang tu. Betul? Dia paksa berhenti based, kerja. dia paksa based on apa dia rasa. Tak boleh, dia kena bagi contoh budak tu dia muda. Dia minta pandangan. Kita kena bagi based on apa budak tu rasa. Dalam kasut budak tu lah. Maksudnya apa yang budak tu pada ketika tu lah kan. Jadi orang contoh dia kalau aku tak buat benda ni. Aku tak nak buat pilih benda ni. So budak tu dia keliru bab tu. So dia suruh orang tu pilih macam mana dia nak. Tu yang salah tu, teknik tu. Sebab tu budak-budak akhirnya malas aku nak minta ni advice apa semua. Saya rasa tuan, kebanyakan yang consume TikTok ni macam-macam generasi tuan, daripada umur belas-belas sampai ke tua. So datangnya like tuan apa semua daripada orang-orang netizen lah, betul tak? Dia aku minat. Dia rasa macam apa? Semangat bila tengok. Tapi just untuk semangat macam tu je. Tapi untuk join tu saya tak tahu berat pasal apa lah, sebab benda tu semua betul, reality, based on reality. Bukan tuan saya cakap dalam-dalam tu semua orang kan. Semua dalam tu ramai tuan, daripada usia muda sampai ke, saya rasa Pak Haji pun ada dalam sikit group tu. Ada yang betul.
Rambut putih. Dia orang senyap je lah. Di sini kalau bernafas kan. dia orang memang saya tak tahu. Memang benda tu sebenarnya sekarang ni tak terbuka lagi hati untuk tak ada orang bagi tahu tuan benda ni senang cerita. Tak, sebab lagi satu, dia orang nak tengok father figure yang pakai kopiah, songkok haji putih, janggut panjang, cakap pasal agama. Kadang-kadang orang pilih macam tu. Tapi macam kita ni bercakap, kita ni tak ada agama. Faham tak? Orang memilih untuk memilih orang yang lebih agamawan lah. Sebenarnya macam supply and demand lah. Sebab contoh macam tadi kan, Abil bagi tahu yang pasal dia mungkin datang daripada broken family. So sebenarnya apa yang dikurang adalah father figure kan. Ada orang datang lahir-lahir dia bukan dalam keadaan yang family ni financially good. So dia kurang dekat financial good. So every angle yang diperlukan ni dia perlu cari dia punya guide dia. Orang macam tuan cerita cakap itu. Guideline untuk susun kita punya ilmu tu adalah dengan cara cari orang yang dah pernah buat tu. Let's say kalau dia ada masalah financial, cari mentor yang financial. Kalau dia nak cari father figure, cari mentor yang ke arah tu, ke arah sasiah ke apa semua kan? Betul. So konsep bagi saya setuju sangat. Itu betul. Itu kadang-kadang dia orang tak tahu nak cari kat mana. Sebab tu saya buat secret group tu. Secret group tu bukan saya je, ada habis ni dah masuk. Tak mungkin ramai macam-macam orang orang ingat ada macam experience ni kan? macam-macam. Betul. Yang latest tuan yang macam sebelum ni mungkin dia tak berapa kuat sangat, tak berapa religious sangat dengan walaupun Muslim mungkin tak berapa sangat tak berapa aktif sangat, tak berapa praktis sangat. Bila dia start praktis, the whole dia punya family change. Sampai menangis-nangis kawan tu. Maksudnya dia sebab dia memang rasa betul tuan. So pentingnya kat dunia ni tuan, bukan setakat ilmu tuan. Pengalaman orang, bukan, kalaupun kita belum ada pengalaman, tapi orang punya pengalaman tu penting juga bagi kita. So kita dengar pengalaman orang. Pengalaman tu adalah penting. Macam tuan, pengalaman daripada kecil main bola apa semua besar. Apa yang tuan sampaikan dekat orang tu, sampai mana yang dapat benda tu sampai. Pengalaman tuan tu boleh budak-budak yang masih mana tak berjaya rasa diri dia down apa semua. So dia kata, oh tuan Azri dulu macam ni. So dia jadi semangat lah kat situ sebab pengalaman orang ni. Sebab kita belum tumpuh lagi benda tu. Pengalaman orang ni penting kat situ tuan. Betul, bukan ilmu dan pengalaman adalah penting dalam ni. Sebab tu untuk belajar dia ada dua cabang tu. Satu yang belajar apa semua, satu lagi yang belajar kemahiran betul. Kemahiran macam marah apa semua kan. So kemahiran yang menggunakan ni dia ada sijil dia. Macam sekolah ada sijil UPSR, SPM semua kan. Kalau yang ni dia kemahiran, kau boleh buat apa. So benda tu, dua tu memang dalam hidup ni kena ada satu ilmu pengetahuan yang menggunakan otak pasal belajar dan satu pengalaman macam tu. So pengalaman orang tu kita kena ni lah. Macam mana saya nak cakap. Betul lah tu. Betul lah. Macam yang tuan cakap maksudnya kalau dia lepas SPM tu di masalah financial, dia kena cari mentor financial lah. Maksudnya dia pergi kerja dulu apa semua kan. Macam mana. Lepas tu kalau dia mungkin okay untuk financial kan, they go for decide kan. Kalau dia jenis yang okay financial tapi dia jenis hands on punya orang, go for decide. Maksudnya banyak pilihan lah, bukan satu je. Kan? Mungkin kadang-kadang diorang nak memilih benda-benda itu, kadang-kadang parents pula menghalang. Kadang-kadang sometimes benda-benda macam ni lah kan. Takut. Macam tu lah maksudnya. Saya setuju tuan. Betul tak? Sebab ramai je. Saya ni sebab dulu saya ada satu sekolah saya tu ada satu culture yang macam middle class punya culture, working class. So biasanya working class ni dia dah susun lah. Kenapa disusun? Okay, anak dia baru start lahir dia dah buat funding lah. Which is good lah. Tapi disebabkan dia buat funding tu, dia dah susun anak dia nanti nak pergi universiti mana, berapa bajet dah apa semua. Doktor ke apa. So dalam satu keluarga tu akan ada lah yang otak dia akademik, akan ada ke orang yang otak dia art, mungkin dia minat muzik apa semua kan. So yang ni jadi perkara krisis tu. Tapi at least kita ada sini, kita bagi exposure. Sebab parents tu dia melalui experience tu. So maksudnya dia financial dia okay sebab dia kerja tu. So dia pun bagi tahu anak dia yang okay kerja ni kan. So, sebab itu je experience yang dia ada. Jadi dia rasa yang lain tak okay. Betul. So bila datang dengan orang lain datang dengan result, contoh macam Tuan Aziz sendiri datang dengan result, okay sini at least parents tu boleh guna result ni. Oh rupanya anak aku ni okay macam ni. Macam tu lah lebih kurang. Betul. Sebab tu lagi satu salah faham dalam society kan. Contoh restu. Restu Dosa ke tuan tak ada restu Konsep tak macam mak bapak tak restu dosa. Nombor satu kita orang Islam.
apa-apa pengamalan kita berkenaan akhirat ni dia mesti kena ada dalil dan nas. Betul tak? Itu asas lah. Asas untuk kita beragama, kita orang Islam kan. Lepas tu datang lagi satu, society. Masyarakat kita. Dia jadi satu macam standard masyarakat. Jadi orang faham kalau contoh ada anak-anak yang dia punya kecenderungan dia selain daripada apa yang mak bapak dia tetapkan, jadi dia akan dituduh anak yang derhaka. Faham? Derhaka sama dengan hidup merana. Okey. Katakanlah itu benar. Kita tengok pula data dalam masyarakat. Kalau tuan ingat balik kan, berapa ramai kawan-kawan kita yang mak bapak dia sokong apa yang dia buat, hidup menderita pun ada. Kalau benar, restu sama dengan berjaya. Jadi, apa yang kita boleh belajar ialah mak bapak kita, apa yang dia nak kita buat dalam urusan dunia ni, selagi mana kita rasa tak sesuai untuk kita, semua ada hak untuk mengatakan tidak. Dalam keadaan jangan gaduh dengan mak bapak. Cuma ramai orang dia gaduh. Faham? Cara dia jangan gaduh. Diam, lepas tu buat je apa kita nak. Dalam masa sama jadi anak yang baik. Lama-lama give up mak bapak tu. Dia give up apa? Dia give up dan terima hakikat bahawa anak dia dah jadi orang dewasa untuk tentukan hidup. So bukan semua orang ada boleh read between the line. Kadang-kadang ada mak bapak sampai sekarang tak perasan punya anak dia dah besar. Auto diingat Dia tak perasan. Saya setuju tak? Jadi semua orang kena tahulah, okey, aku ada mak bapak. Aku pilih kejaya ni. Ni benda-benda tak berdosa. Kalau berdosa, wajib kita kena ikut apa yang mak bapak kita cakap. Jangan. Ini benda yang tak berdosa. Kalau kita tengok kecelaruan dalam masyarakat ni, budak-budak muda tanya soalan lebih pada pemilihan kejaya. Betul. Pemilihan kejaya tak ada kena-mengena pun dengan restu. Kan? Tak ada kena-mengena pun. Semua mak bapak dia tak willing untuk anak dia buat benda yang anak dia nak. Kan? Maksudnya anak ni dia adalah individu yang berbeza dengan kita. Kan? Kalau korang perasan, sebenarnya dia ada konsep slave sikit kat situ. Dia memperhambakan anak dia. Itu belum cerita yang mak bapak suruh buat loan. Aduh, Setuju tak? suruh buat loan. Suruh buat ni, suruh buat itu. Sebab dia nak buat dia tak boleh. Dia nak kerja kerajaan tak dapat dulu. Jadi tengok anak dia kerja kerajaan, dia suruh anak dia tenyih buat loan. Anak tu tak nak. Anak dia datang zaman moden. Anak dia dah belajar tentang financial. Dia nak susun financial dia. Mak bapak masuk campur pula. Habis bila budak tu akan start buat decision dalam hidup dia? Betul. So itulah sebenarnya celaru kalau kita tengok. Lagi Tapi satu stigma. ini kerja-kerja kita lah, kita kena buat kan. Sebab tu kita pun tak tahu siapa yang tengok video ni. Ini exposure yang kita kena bagi. Betul. Maksudnya bukan Gen Z ataupun orang muda je kena belajar, even parents pun kena belajar cara menjadi parents. Saya membesar bapak saya keras tu bapak saya bukanlah nak cakap nak apa ni memburukkan bapak saya, tak. Bapak saya Bil, dia nak saya jadi pemain bola sepak sebab dia tahu dah saya kepala otak tak function. Akademik CP1 pun tak hafal. Dia nak saya jadi pemain bola sebab apa? Matlamat dia baik. Dia nak saya jadi orang berjaya. Sebab bapak saya faham main bola sama dengan dapat duit banyak. Tapi saya sendiri main bola. Setiap pagi petang saya sendiri faham industri tu macam mana. Saya sendiri tahu waktu tu macam mana kalau saya budak muda main, gaji tak bayar apa pun, saya sendiri tahu. So saya buat decision based on the ground punya decision. Okay? So bila saya berhenti, bapak saya halau daripada rumah. Jangan balik. Bapak saya aku bawa kau daripada kecil apa semua. Halau daripada rumah. Esok saya balik, Bil. Itu beza dia. Ramai orang halau, Tak balik. biarlah aku pergi daripada rumah. Lebih pada TV3 lagi. Dia tak ada duit balik. Dia halau balik lah. Dia halau hari itu je, esok boleh. Dan terus jadi anak yang baik. Lepas tu pilih lah apa kita nak. Sampai sekarang okey, saya ngam dengan bapak saya. So dia peredaran zaman lah tuan. Sebab apa yang tuan cakap pasal apa nama tadi minta restu tu. So zaman teknologi ni kebanyakan anak-anak semua dia lagi advance daripada bapak dia yang usang-usang, mak dia yang usang. Dia tak tahu teknologi. So bila dia nak bagi tahu tu dengan cara kau ajar, alah saya tahulah ni. Dia dengan cara macam tu tuan. Sebab dia lagi advance daripada ni. Ini macam ni kan. So dia tak
cara dia adalah bukan dengan cara dia melawan apa semua. Adab lah sebenarnya. Adab tu tuan. Memang dia orang dah usang sebab zaman dia orang lain. Macam tuan cerita, zaman dia orang 60-an, 70-an tak ada benda ni semua. Betul. Secara jujurnya nasihat dia orang tentang keuangan banyak yang tak sesuai. Contoh jimat dan simpan. Kita duduk ekonomi duit kertas ni, duit susut nilai. Kalau orang tu simpan, value dia still akan susut. Duit dia tak akan bertambah. Okay? So kita kena faham lah. Jadi kalau contoh mak bapak dia suruh jimat simpan, dia faham untuk survive dalam ekonomi duit kertas ni kena earn more. Tapi tak payahlah menidakkan apa mak bapak dia kata okey mak. Sebenarnya tak payah cakap. Tak payah. Tak payah. Bila dia cakap tak saya punya plan gini-gini tu jadi gaduh. Yeah. Sebab dia rasa mak bapak rasa kita ni melawan. Sebab tu dia jadi gaduh. Tak payah cakap baik. Cakap je baik. Cakap okey. Baik kita ikut, kita simpan. Tapi kita buat cara kita lah. Okay. Macam mana cara dia tu tuan untuk kita sampaikan kepada mak bapak kita dengan teknologi yang dah berubah ni? Tak payah sampaikan. Sebab dia orang, aku tahu lah, aku makan garam dulu daripada kau. Macam tu tuan. Makan garam dah terbalik. Sebenarnya budak sekarang makan garam dulu. Dari segi information. Ada parents yang dia pun lambat sikit tahu daripada anak dia. Jadi kepada yang masih muda lah apa korang kena buat. Nombor satu, tidak perlu betulkan mak bapak korang. Sebab kau bayangkan contoh umur dia 50. Dia ada mindset yang ditanam selama 50 tahun. Kau datang baru baca buku Robert Kiyosaki, kau nak tibai dia. Tak okey lah. Tak boleh. Tak okey. Jadi diam je. Cakap okey mak, ya. Lepas tu jadi anak yang baik. Itu je strategi. Jangan gaduh, jangan lari. Faham? So daripada situ dia nampak Habis ada bertekak. Antaranya apa kalau dengan mak apa yang saya bab-bab macam ni tak pernah lah tuan. Ni pengalaman yang saya nampak lah dalam kawan-kawan kawan-kawan sekeliling, anak yang baik, baik tuan. Baik, taat kepada sekarang. Habis kan duduk rumah family ke? Saya duduk rumah pakcik saya tuan. Rumah pakcik? Ya. Pakcik bagi? Dia macam sekali macam sewa lah macam tu. Dia dah ada keluarga dah? Keluarga dia tempat lain tuan. So tu untuk dekat dengan office. So rumah tu dia sewa macam tu lah. Faham. Habis ni bagi apa? HR HR tuan. HR. So kalau tengok live tu selalu pasang earphone ke? Earphone tuan. Tadi tuan saya lupa nak buka tadi. Yang tadi tu. Pakai tu lah. Okay, so saya rasa tu je kita. Hasan ada apa-apa ni? Tak ada. Tak ada apa-apa nasihat. Tak ada apa-apa yang... Ini kita punya episod pertama lah. Betul. Cigar Talk ni. So in case you guys kat luar sana ada apa-apa nak bagi cadangan ataupun calon-calon yang kita boleh panggil next ataupun cadangan cuma jangan suruh saya tak isap cigar je. Saya akan tak isap. Betul. So yang tu je lah. Sebab gini this is season pertama, episod pertama. So kita hopefully daripada you guys penonton semua dapat bantu kita. Dan apa yang korang nak boleh letak kat ruangan komen lah. Untuk sebab Tuan M, betul, Mr. M. lagi satu saya businessman. Hasan pun buat bisnes, kita semua. Tapi saya rasa dalam kita dalam media sosial platform ni tak ramai orang sangat cakap pasal kehidupan ni. Sebab sebenarnya bagi saya sebelum nak cerita pasal nak buat duit ke nak ni, orang tu kena okey lu hidup dia. Penyusunan hidup dia, cara dia berfikir, menguruskan diri dia, insya-Allah yang lain okey. Kalau dia kerja makan gaji pun dia okey. Cuma kalau yang ni kepala masih pening nak buat decision, biasa kita tengok toxic environment kan. Habis okey tempat kerja ada toxic. Alhamdulillah tak ada tuan. Tak ada. Sebab ataupun saya toxic environment tu macam mana? Saya selalu orang tanya toxic environment. Dia ke macam orang tu yang toxic? Dia macam mana tuan? Mindset kita sendiri tuan. Mana kita tahu siapa doktor mana yang cakap, "Oi, dia ni toksik." Kau jumpa doktor mana cakap, "Dia orang ni toksik." Sebenarnya kau jangan campur. Dia datang kepada diri sendiri juga kan. Kalau orang tu toksik dengan kau macam mana pun, contoh, dia ni kalau kau tak ambil tahu pasal tu, kau tak makan hati, kau tak makan dengan kata-kata dia, sebenarnya dia macam mana? Dia plain je. Kau tak rasa stres dengan benda tu semua. Sebab walaupun kau tahu dia macam tu, so kau jangan terasa hati lah. Jangan take things personal kita lah. Kita kena buat hal kita je baik. Sebenarnya ramai orang suka ambil masuk hati. Ni tak suka aku. Ambil hati dia tak cakap dengan aku. Padahal dia tu sakit perut, terkentut-kentut daripada tadi. Tu pasal dia tak bercakap. Jadi dia rasa
kita rasa macam dia tak suka kita. Buat assumption tak tentu pasal lah. Pasal Kita yang rasa orang tu tak suka kan. Boleh jadi Ini pun kalau penyakit ni. boleh jadi kita nampak orang tu dibisik-bisik apa semua kan. Kita siapa untuk tahu dia cakap pasal kita? Betul, kita ada pasang kalau lah kita rakam apa dia cakap. Kita yang ya lama dia cakap pasal aku. Padahal dia cakap pasal lain. Apa benda makan apa semua pasal ni kan. Tapi kita yang terasa benda tu. So untuk orang-orang yang cakap toxic ni semua, kalau kau tak fikir pasal benda tu, dia sebenarnya Tak ada apa pun. no big issue pun. Kalau orang tu, kalau betul lah orang tu toxic, lama mana dia boleh buat? Kalau kau buat bodoh, kau tak apa, dia pun penat kan. Betul kan? Kalau tiba contoh ada orang benci tu kan, betul. Benda ni daripada sekolah dah ada dah kan sebenarnya. Ya aku ni kan. Tapi orang akan penat kan. Dia ni buat bodoh, Habis tak dulu tahu. haters kan. Siapa dulu? Live tu kan? Saya punya ni konten mula-mula dulu. Mula-mula haters lah tu kan. Macam orang lain, Habis channel mula tengok video saya rasa macam mana Bil? Terang lah jujur. saya tengok dia cakap berapa belagak kan. Dia ni siapa ni? Belagak gila kan. Cakap daripada zaman PKP lah. Lah kan. Jadi semua saya tak ada macam tak adalah benci kan. Jadi macam dia ni confident tu. Saya tengok kan biar lama. So saya start macam betul-betul menjadi pengikut ni Isbah Kingdom ni. Saya tengok live tuan tu yang secret group tu. Sebab dia berkaitan dengan agama tu. So Tapi maksudnya sebelum tu tengok konten je lah. konten dia tuan, konten Live TikTok pernah masuk? jarang dulu. Saya memang slide kan. Sebab semangat ramai orang lagi bagi semangat kan. Ni kan. Tapi dia punya penyampaian dengan reality live ni, tak ada orang yang boleh buat macam tu. Yang bagi tahu ni. Sebab tu saya pernah tanya dalam secret group perjumpaan tu. Macam mana tuan boleh ni? Tuan cakap benda ni daripada dulu pun dah macam ni. So dia macam tu betul. Tu saja tuan. Itu macam bucat dalam mahkamah. Okay guys, kita pun dah nak sampai penghujung. Okay, Mr. M, bagi kita satu top most powerful man dekat Malaysia tuan. Sebagai contoh lah, anak-anak kat luar sana boleh jadikan apa orang kata ni lah panduan. So first Tak and kisah siapa-siapa sebab dia tak ada isu politik, tak ada isu agamawan kat sini. So ni based on tuan punya personally. bagi saya semua benda dalam dunia supply and demand lah kan. Maksudnya macam Abil cerita tadi, sebab demand dia tak jumpa demand dia. Tuan Aziz dah supply tapi one fine day dia jumpa demand dia macam tu. Okay. Sama Tak kisah sesiapa lah. disebabkan kita punya perjuangan ni kan 4 penjuru. So siapa-siapa mungkin boleh dapatkan demand tu kalau dia ada. Betul. Tak kisah dia, macam Tuan Aziz selalu cerita, kita tak ambil sikit-sikit lah kan. Kita ambil financial, physical, spiritual dan juga mental. Okay, so 4-4 kita boleh, tak ada masalah. Benda-benda ni kita akan bincangkan sebab topik ni ada menyeluruh sebenarnya. Contoh macam benda-benda gejala sosial, benda-benda pasal kalau dulu kalau cerita kita tengok dekat surat khabar pasal sakit jantung, sekarang ni dah start anxiety, depression, benda-benda mental kita cerita. Sama dengan benda-benda lain lah. And Tuan Aziz pun selalu cerita kat yang macam perkara-perkara yang berkaitan dengan fitness kan, perkara-perkara yang makanan kan. Benda-benda yang sebelum ni mungkin orang tahu tapi ada exposure dekat sini lah. So in case lah, saya rasa kalau orang ada big topik yang nak diceritakan lah, mungkin kita boleh isbah kat sini lah kan. Tapi dia siapa yang nak lepak sini, kita punya podcast ni nombor satu dia mesti ahli secret group. Yes, betul. Okay, cara nak jadi ahli nanti korang boleh tengok cari dekat link kat bawah tu. Okay, terusnya tuan. Saya tak ada apa. Tuan, apa mudah nama? Saya memang jenis orang mudah, simple. Kan? Saya memang tak fikir pasal orang dan saya tak peduli pasal orang. Tapi macam tuan, yelah tuan nak kira antara seorang CEO sekarang ni kan, membangunkan Walter College. Tuan datang daripada dulu apa? Petembak Roti Canai. Dari segi kawan-kawan tuan. Saya memang very friendly dan saya tak anggap Ada tak kawan-kawan yang rasa tuan ni dah orang berjaya? tak ada tuan. Diorang kalau Tuan ada left group WhatsApp tak? tak ada. Patutlah. Until now Saya macam saya kuat left group WhatsApp. tak, saya bukan Dia tak kuat. bila macam ni, bila orang tu dia tak berjaya, dia left group WhatsApp, orang tak marah. Dia jangan berjaya je. Betul. Faham? Tapi macam saya okey lah dengan kawan-kawan semua Tuan okey. masih ada dalam grup pengakap apa semua Umar Merah. Tak ada tuan. Yang circle saya je. Circle yang alhamdulillah dulu rosak, sekarang pegawai bank apa semualah. Cuma kita sharing lah kat dalam grup tu tentang Antaranya apa Daddyhood pun satu batch dengan betul. Tuan Hassan ke. satu sekolah, satu asrama lah. So tu semua nakal.
bukan jinak punya orang, tapi tengok akhirnya macam mana. Alhamdulillah. That's why Maksudnya dia- siapa yang walaupun sekarang ni adik semua kat luar, Betul. walaupun korang sekarang ni terlibat dengan benda-benda yang tak elok, sentiasa ada ruang untuk korang Kembali ke makan jalan. bertaubat, jadi orang baik dan berjaya. Betul. Sentiasa ada harapan. Betul. Guys, jangan give up. Okay? Bil, So daripada saya, macam wanita sebab- macam mana Bil? wanita apa tu? Tak bukan. Tu Macam dari segi pengurusan emosi, girlfriend ada? tak ada tuan. Tak ada. Last ada girlfriend bila? Dia tak ada girlfriend nakal tu kan. Tahun Skandal lepas ramai kan. ni. Dia ada ni baru lagi tahun lepas. Tak ada tuan, tak ada tuan. Dia Tahun macam lepas. ni tuan Ha. Sama lah kita daripada muda tu Benda-benda ni macam mana saya cakap sebab saya masuk secret group tu, saya tengok lingkungan yang datang adalah yang usang tuan. Bukan usang lah, yang 40 lebih ke atas. 30. Mana Sial, yang ahli 20-an bukan usang, maaf tuan-tuan tu Yang dah berkeluarga tuan. Yang dah berkeluarga. Tak, sebab kita sebenarnya Labi budak ni. Sebab saya tengok mana yang belas-belasan tahun tak ada tuan dalam tu tuan. Sebab saya dah datang banyak kali, saya tengok mana yang muda-muda. Ada yang Azhan lah kalau ada pun. ada. Wah, Tak ya, bukan, ya. yang umur 20 ada. Yang datang. Tak ramai lah kan. Berapa persen je lah yang boleh yang masuk dalam tu. Sebab dia exposure belum ada. Sebab saya rasa mungkin RM99 tu berat bagi dia orang. Bukan tuan, kadang-kadang mungkin dia kat Tanjung Piai, kat Kangar Pelis nak datang. Betul Masa betul. kan. Tapi saya menggalakkan yang muda-muda lah. So Tak, sekarang ni soalan tadi girlfriend. Apa yang sampai menggalak apa? dia pasal girlfriend ni, bila kita ada 4 elemen tu, Kawal lah. 4 elemen tu saya rasa insyaAllah dia ubah hidup kita tuan. Dia kawal kita punya macam-macam. So daripada sini kita tak rasa sugul bab ni bab tu. Dia tak ada membuat-buat sangat nak tu. Sebab kita boleh kontrol. Kalau Sebelum kita ni ni maksudnya Abil sebelum ni rasa takut kepada Tuhan tu kurang lah sebelum ni. dia bukan kurang tuan. Dia macam faham seluruh Quran yang macam tuan cakap tu, dengan apa benda kita punya gaya hidup. Dia macam endah tak endah tuan. InsyaAllah lah sekarang ni so, tinggal solat dia rasa something kan. Dia rasa kalau kita 5 waktu tu dia rasa something Sekarang lah. solat okey. Alhamdulillah tuan. Sebab dulu memang tak solat tak apalah, tinggal on off. Sekarang ni dia macam aduh aku tak sedar hati lah. Walaupun lambat dia akan rasa something. So pentingnya kita belajar pada usia muda ni 4 elemen tu tuan, macam saya cakap tu. Yang pasal pakai kutuah tu apa? Spiritual. Tak apa, yang tu kita jangan cerita semua Bil. Kalau tak nanti episod lain. Betul tuan. Okay, so kita akan jumpa episod akan datang. Kepada kawan-kawan yang rasa apa perbincangan kita dalam ni ada manfaat dan benefit, jangan lupa untuk sebarkan kepada seramai mungkin orang. Kita ajak ramai, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng tu supaya tidak ketinggalan. Dan kita akan post video ni terus sekaligus Siga Talk. Niat sampai lunyai.